Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi. Tetapi sebelum kita nak memberi tempuan kepada topik yang akan kita diskusikan pada petang ini, saya nak bawakan kepada anda perkembangan terkini khususnya terkait tentang perang Palestin-Israel yang mana ada kenyataan daripada Istana Negara yang mana dimaklumkan bahawa Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita dan gusar dengan konflik terkini yang berlaku di bumi Palestin yang telah mengorbankan ratusan nyawa di kedua-dua belah pihak. Sri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahawa masyarakat antarabangsa dan kuasa besar dunia khususnya wajib memikul tanggungjawab mereka untuk berusaha menghentikan pertempuran dengan serta-merta bagi memastikan keamanan serta kestabilan dapat dielakkan pertumpahan darah yang lebih teruk. Dan sehubungan dengan itu, Sri Paduka Baginda menzahirkan sokongan kepada ketetapan Kerajaan Malaysia yang menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk mengambil tindakan segera menggesa semua pihak menghentikan keganasan dan sekaligus menghormati dan melindungi nyawa orang awam. Dan selain itu, dalam kenyataan yang sama, Sri Paduka Baginda turut menyeru negara-negara Islam terutamanya Pertubuhan Kerjasama Islam OIC untuk bersatu padu membantu menangani kesengsaraan dan masalah yang dihadapi oleh Palestin. Laporan lanjut anda boleh terus ke esrawari.com. Baik, di sesi sidang Dewan Rakyat khususnya bagi sesi penerangan menteri ada dilaksanakan yang mana berkaitan dengan perkembangan semasa konflik ataupun perang antara Palestin dan juga Israel yang mana Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kerajaan Malaysia berpendapat rakyat Palestin perlu dikembalikan kebebasan mutlak daripada pendudukan haram rejim Israel. Selain itu katanya ia termasuklah hak untuk mengembalikan tanah yang telah dirampas oleh Israel dan juga membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Menurutnya, pendirian lantang dan tegas Malaysia kerap kali dinyatakan secara jelas dan terang di setiap lapangan, keadaan dan masa. Ia termasuklah di Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Majlis Hak Asasi Manusia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNHRC, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali atau NAM dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York pada 22 September yang lalu telah dengan tegas menekankan pendirian Malaysia mengenai isu Palestin. Ketegasan Malaysia juga jelas dapat dilihat berdasarkan kenyataan keras yang seringkali dikeluarkan negara dalam mengecam dan membantah segala bentuk provokasi dan tindakan keganasan rejim Israel. Ini termasuk menggesa masyarakat antarabangsa, khususnya Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNSC, untuk terus menekan rejim Israel agar menghentikan dasar apartheid dan tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap rakyat Palestin. Selain itu, Malaysia turut menyertai beberapa negara lain dalam mengemukakan kenyataan bertulis kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ pada 25 Julai 2023. Kenyataan itu adalah berkenaan pendudukan penempatan haram dan pengambilan wilayah tanpa kebenaran yang berpanjangan ke atas wilayah Palestin sejak 1967. Beliau berkata demikian ketika menyuarakan pendirian Malaysia berhubung perkembangan semasa konflik Palestin-Israel di Dewan Rakyat pada Isnin. Dalam pada itu, Ahmad Zahid menegaskan Malaysia terbuka dan akan terus menyokong segala usaha mencari jalan penyelesaian yang adil dan berkekalan terhadap konflik kedua-dua negara itu. Dan tegasnya, penyelesaian itu hendaklah berdasarkan peruntukan Undang-Undang Antarabangsa dan resolusi Majlis Keselamatan PBB. Ia juga termasuk memberi sokongan terhadap keabsahan rakyat Palestin membentuk sebuah negara yang bebas dari pencerobohan Israel yang berterusan dalam meluaskan penempatan Yahudi di tebing barat. Sokongan tidak berbelah bagi negara kita dan rakyat kita amat jelas dan merentasi segala aspek baik dari segi politik, ekonomi dan penyaluran bantuan kewangan. Pembangunan kapasiti termasuk pembangunan semula infrastruktur.
sumbangan dan bantuan ini disalur dengan pelbagai cara, sama ada secara dua hala, serantau atau pelbagai hala. Alhamdulillah, setakat ini bantuan kita bagi membantu rakyat Palestin tidak pernah terhenti. Baik, dalam pada itu Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada Ahad mengadakan rundingan tergempar secara tertutup berikutan serangan besar-besaran di Gaza, dan itu menurut laporan Xinhua, yang mana majlis itu bagaimanapun tidak mengemukakan sebarang dokumen selepas pertemuan tersebut. Dan Duta Palestin ke PBB Riyad Mansur berkata sebelum ini mesyuarat itu kekebalan Israel dan juga ketiadaan tindakan antarabangsa harus dipersalahkan atas situasi semasa. Laporan lanjut anda boleh terus ke astroawani.com. Baik, satu lagi berkaitan dengan laporan yang sama, khususnya terkait dengan perang Palestin dan juga Israel ini, yang mana Masjid Seliaan JAKIM ataupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, iaitu Masjid Negara di Kuala Lumpur serta Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin akan mengadakan solat sunat hajat dan membaca doa kunut nazilah bagi mendoakan kesejahteraan umat Islam di Palestin selepas solat Isyak pada malam ini. Dan ini menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar, yang mana mengatakan masjid dan surau di wilayah Persekutuan di bawah siliaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi turut diminta untuk melakukan solat hajat pada tarikh dan juga waktu yang sama. Okey. Baik, kita nak terus memberi tempuan kepada apa yang ingin kita bincangkan pada petang ini dalam pantau agenda reformasi, kerana kita melihat kepada perjalanan sesi sidang Dewan Rakyat pada kali ini, yang mana kita melihat kepada menjelang pembentangan Belanjawan 2024 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang antara lain menjadi tumpuan utama pada mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 yang membuka tirainya pada hari ini hinggalah 30 November nanti. Dan kalau mengikut laman web ataupun laman rasmi Parlimen, pembentangan rang Undang-Undang Pembekalan 2024 oleh Datuk Seri Anwar juga sebagai Menteri Kewangan akan berlangsung pada 4 petang pada 13 Oktober itu nanti. Dan kalau berdasarkan takwim Dewan Rakyat, rang Undang-Undang Pembekalan 2024 dijadual dibahas di peringkat dasar bermula 16 hingga 26 Oktober sebelum jawapan oleh Menteri-Menteri selama 4 hari, dan kemudian diteruskan dengan perbahasan rang undang-undang di peringkat jawatan kuasa bermula 6 hingga 27 November sebelum diluluskan di Dewan Rakyat. Selain itu, dalam masa yang sama ada juga pembentangan RUU, ada yang untuk kali pertama dan juga ada yang untuk bacaan kali kedua. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Prof. Dr. adalah penganalisis politik daripada UUM. Prof, Assalamualaikum. Apa khabar, Prof? Salam, Alhamdulillah. Prof, selain kita sebelum kita nak menumpukan perkara ataupun apa yang dibahaskan pada sesi sebelah pagi, tengah hari dan juga petang ini di Dewan Rakyat dan juga menjelang kepada Belanjawan 2024, saya kira ada satu perkara yang cukup penting juga yang berlaku pada hari ini, iaitu apa yang telah pun berlangsung pada sebelah tengah hari tadi dalam sesi penerangan menteri, khususnya terkait dengan apa yang berlaku bagi memberi sedikit penjelasan dan juga perkembangan terkini dan juga di mana sebenarnya penduduk Malaysia, khususnya terkait tentang konflik ataupun perang Palestin dan juga Israel. Mungkin pada waktu ini sedikit daripada Prof untuk melihat kepada komitmen dan juga kenyataan yang sekali lagi yang dibuat oleh kerajaan untuk menentukan di mana sebenarnya solidariti kita bersama Palestin apabila dikatakan tentang konflik perang Israel dan juga Palestin ini, Prof. Kalau kita melihat pendirian Malaysia terhadap isu Palestin ini, memang kita daripada dulu lagi sentiasa berusaha untuk memperjuangkan isu pembebasan Palestin daripada rejim Israel, dan kita juga sentiasa membawakan suara yang tegas di bangsa-bangsa bersatu, termasuklah baru-baru ini oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, di mana kita sentiasa menegaskan bahawa perlunya pengiktirafan terhadap kedaulatan negara Palestin itu sendiri. Kerana apa yang berlaku pada hari ini adalah rentetan daripada keengganan bangsa-bangsa bersatu untuk mengiktiraf kedaulatan Palestin. Dan sebab itulah kita lihat, kalau berdasarkan kepada sejarah daripada pencerobohan Palestin 1948 sehinggalah kepada hari ini,
tidak henti-henti serangan dilakukan oleh rejim Israel, termasuklah membunuh, termasuklah mencederakan, mengambil kawasan-kawasan hak milik negara Palestin. Dan ini semualah yang menyebabkan berlakunya rusuhan, terutama di kalangan penduduk Palestin yang tidak berpuas hati terhadap apa yang berlaku. Dan tambahan pula apabila negara-negara besar di dunia seringkali membisu terhadap pencerobohan, penindasan, pembunuhan oleh rejim Israel. Jadi sebab itulah kita melihat bahawa Malaysia sentiasa membawa isu berkaitan penindasan Palestin ini ke pentas antarabangsa, bukan sahaja kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa, bukan sahaja kepada bangsa-bangsa bersatu, bahkan melalui OIC. Asli Malaysia sentiasa membawa suara yang keras, mengkritik dan cuba untuk mengambil jalan penyelesaian bagi memastikan bahawa mesti mempunyai satu resolusi terutama oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi memastikan keadilan kepada bangsa Palestin itu sendiri dan memberikan pengiktirafan kepada kedaulatan negara Palestin itu sendiri. Tapi malangnya sehingga ke hari ini kita dapati negara-negara besar seperti Amerika terutamanya seperti UK masih lagi enggan mahu mengiktiraf dan dalam masa yang sama seringkali membisu apabila berlaku penindasan, kekejaman, pembunuhan yang berterusan oleh rejim Israel terhadap penduduk Palestin yang tidak berdosa. Jadi sebab itulah bagi saya daripada dulu hinggalah kepada hari ini Malaysia sentiasa tidak berputus asa untuk membawa isu keadilan bangsa penduduk Palestin ini kepada pentas antarabangsa dan dalam konteks yang berlaku pada semalam dan hari ini kita melihat Malaysia terus mengemukakan nota bantahan, Malaysia terus mengemukakan suara menyatakan terutama kita melihat yang di-Pertuan Agong sendiri menyatakan kesalahan berduka cita terhadap apa yang berlaku dan kita juga melihat bahawa pasti Malaysia akan mengadakan persidangan dengan negara-negara Islam terutamanya untuk membuat bantahan yang untuk memastikan bahawa bangsa-bangsa bersatu campur tangan dan kita juga sebagai sebuah negara yang mengamalkan sikap berkecuali kita sentiasa mengambil pendekatan bahawa sebarang pertelingkahan itu perlu diselesaikan dengan secepat yang mungkin supaya mereka-mereka yang tidak berdosa itu dapat diselamatkan. Dan ini pendekatan ini akan pastilah dilakukan di resolusi-resolusi yang pasti akan dikeluarkan di bangsa-bangsa bersatu dengan adanya mesyuarat mungkin perjumpaan antara Majlis Keselamatan misalnya mungkin dengan adanya majlis kerjasama negara-negara Islam. Jadi Malaysia akan terus memperjuangkan isu penindasan bangsa Palestin ini walaupun mungkin tidak ada penyelesaian, walaupun mungkin negara-negara besar seperti Amerika masih terus membisu berkaitan dengan kekejaman yang berlaku oleh rejim Israel ini. Prof, mungkin sedikit sebelum kita nak meneruskan tumpuan kita pada petang ini, bagaimana Prof melihat kepada apa tindakan dan kehadapan untuk Malaysia untuk bukan sahaja kita menyatakan sokongan dan juga solidariti apabila kita bercakap tentang nasib-nasib rakan-rakan kita yang berada di Palestin pada ketika ini, tetapi apa lagi yang boleh dilakukan oleh dalam konteks Malaysia secara keseluruhannya, apa yang boleh kita lakukan di pentas antarabangsa ini? Malaysia boleh terus membuat nota bantahan terutama membawa nota bantahan kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa walaupun mungkin itu tidak akan membawa satu cubaan yang seringkali dibuat oleh negara Malaysia. Negara Malaysia juga boleh menggunakan OIC sebagai satu platform mengeluarkan kenyataan secara bersama mengkutuk dengan sekeras-kerasnya penindasan kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap bangsa Palestin dan menuntut supaya rejim keluar daripada bumi Palestin dan memberikan pengiktirafan kepada negara Palestin. Dan dalam masa yang sama boleh menggesa melalui kerjasama ASEAN juga boleh mengeluarkan suatu kenyataan melalui negara menentang sebarang pencerobohan penindasan yang dilakukan oleh rejim Palestin terhadap Jadi bagi saya itu antara langkah yang boleh diambil oleh Malaysia tentang
Okey, Prof, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini kita rehatkan dulu dengan apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Kita nak memberi tumpuan khususnya yang kita melihat kepada apa agenda reformasi yang harus dibincangkan dalam sesi Dewan Rakyat pada kali ini, kerana kalau dilihat daripada aturan dan juga perbincangan yang pernah diadakan sebelum ini, banyaklah perkara dan juga akan menjadi tumpuan selain pada pembentangan Belanjawan 2024 itu, antaranya berkaitan dengan Akta GEG dan juga melihat kepada pemisahan peguam negara dan juga pendakwaan. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Okey, baik, kembali bertemu dan saya nak masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Pensis Politik UUM yang juga Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia UUM. Prof, mungkin boleh dikongsikan selain daripada kita melihat kepada tumpuan yang diberikan khususnya melihat kepada pembentangan menjelang pada Belanjawan 2024, kita nak bercakap tentang agenda reformasi ini, Prof. Kalau kita melihat kepada Belanjawan 2023 turut disentuh berkaitan dengan reformasi institusi juga antara perkara yang penting. Jadi untuk melihat kepada sesi sidang Dewan Rakyat yang berlangsung pada ketika ini sehinggalah pada 30 November nanti, apa sebenarnya agenda reformasi yang harus dibincangkan ataupun yang perlu diutamakan selain pada kita melihat pada pembentangan Belanjawan 2024 ni, Prof? Kalau kita melihat sebelum ini kenyataannya Muhammad Perdana Menteri, beliau sering menekankan berkaitan dengan kebebasan kepada kehakiman, kebebasan kepada peguam negara. Jadi mungkin ini antara beberapa aspek yang mungkin boleh menjadi antara perkara penting yang akan dibawa oleh Yang Muhammad Perdana Menteri nanti. Jadi kerana ini adalah sebahagian daripada reformasi yang turut diperjuangkan oleh Yang Muhammad Perdana Menteri, dan sudah tentulah agenda memastikan bahawa kebebasan bersuara, kebebasan melakukan sesuatu tindakan terutama di pihak kehakiman, di pihak peguam negara merupakan satu perkara yang memang menjadi antara isu-isu yang seringkali dibawa oleh Yang Muhammad. Jadi bagi saya ini merupakan aspek-aspek penting sebahagian daripada reformasi institusi yang akan cuba untuk dibawa dengan lebih menyeluruh oleh Yang Muhammad Perdana Menteri, terutama dalam bajet yang akan beliau bentangkan nanti dan juga dalam perbahasan di Parlimen nanti. Prof, selain daripada kita menumpukan tentang apa agenda yang menjadi yang perlu menjadi tumpuan juga pada ketika ini, saya nak petik pada apa yang disebutkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, yang mana kalau mengharapkan, beliau meletakkan harapan agar sidang Parlimen pada kali ini dipenuhi dengan perbahasan dan juga idea berkualiti untuk pembangunan negara. Saya nak merujuk kepada apa yang berlaku beberapa minggu lepas pada bulan lepas, khususnya apabila kita melihat satu sesi sidang perbahasan yang tidak sepatutnya dan yang tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi untuk waktu ini kita nak berbincang dan juga berbahas satu perkara yang cukup penting, apatah lagi melibatkan Belanjawan 2024. Mungkin sedikit komen dan juga respon daripada Prof melihat kepada harapan yang diletakkan oleh Speaker Dewan Rakyat sendiri untuk melihat kepada sesi perbahasan pada kali ini lebih menjurus kepada idea yang berkualiti perbahasannya, Prof. Ya, bagi saya idea yang diutarakan oleh yang di Dewan Rakyat itu bukan sahaja merupakan satu idea yang dibawa oleh beliau sendiri, bahkan adalah cara yang diinginkan oleh majoriti rakyat Malaysia, kerana kita mahukan supaya perwakilan kita di Parlimen membahaskan isu-isu yang pokok yang berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh membantu negara, terutama apabila kerajaan akan membentangkan Belanjawan 2024. Sudah tentulah banyak isu-isu yang berkaitan dengan kerajaan, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian bangunan misalnya, yang boleh diberikan perbahasan dan boleh dibincangkan secara lebih menyeluruh. Sudah tentulah kita melihat bahawa dalam konteks konflik-konflik dunia memang juga menyebabkan negara-negara kecil seperti Malaysia juga terkesan, maka sudah tentulah isu security makanan merupakan satu isu yang sangat penting. Kita juga melihat bagaimana isu berkaitan dengan kenaikan harga barang yang disebabkan oleh pergolakan yang berlaku di dunia juga menyebabkan perlu diperbahaskan. Isu-isu pembangunan terutama masih ada lagi kemudahan yang
dibarukan di kawasan-kawasan terpinggir, di kawasan-kawasan luar bangsa. Jadi ini juga isu yang perlu dibahaskan. Isu kemiskinan juga perlu dibahaskan. Jadi sudah tentulah apa yang diperkatakan oleh Ketua Dewan Rakyat itu bukan satu perkara baru. Kerana semua rakyat mahukan supaya perbincangan oleh anggota-anggota Dewan itu perlulah lebih membawa kepada isu yang akan memberi manfaat yang besar. Melihat kepada kajian misalnya, analisis terhadap sesuatu projek pembangunan yang akan dilaksanakan. Jadi itu yang sebenarnya rakyat mahukan. Dan kita juga mahukan supaya pada kali ini perbahasan itu perlulah dilakukan dengan lebih rasional dan elakkan isu-isu yang boleh menyebabkan konflik ataupun boleh menyentuh perasaan mana-mana anggota Dewan ataupun menyentuh mana-mana hal-hal peribadi yang tidak akan membawa kepada satu penyelesaian yang konkret, terutama dalam membincangkan isu berkaitan pembangunan negara. Jadi bagi saya sudah tibalah masa dan ketika di mana dunia pada hari ini seringkali kita lihat pelbagai konflik yang timbul yang menyebabkan kesannya itu sangat besar kepada negara-negara kecil yang sangat mengharapkan seperti Malaysia kepada kehidupan yang lebih aman, kepada kedudukan yang lebih stabil supaya kelembapan ekonomi itu dapat dibangunkan semula supaya kemajuan pertingkatkan, pelaburan-pelaburan asing dapat dibawa. Jadi isu-isu kecil yang boleh menyebabkan perbahasan itu tidak membincangkan berkaitan dengan perkara pokok tetapi lebih kepada perkara remeh, maka perkara-perkara itulah yang perlu dielakkan oleh anggota-anggota Dewan. Dan bagi saya semua masyarakat akan meneliti kembali apakah bentuk perbahasan pada kali ini supaya dalam keadaan negara sangat memerlukan kesepaduan di kalangan anggota-anggota Dewan, kesepaduan di kalangan seluruh anggota parlimen kita untuk memastikan negara boleh keluar daripada kepompong kesusahan yang kita alami akibat daripada perbalahan negara-negara berkonflik. Kalau sebelum ini Rusia dan Ukraine yang kita tahu telah memberikan tekanan kepada ekonomi di dunia, dan pada hari ini konflik akan turut memberikan kesan kerana kita tahu banyak negara akan menyertai, terutama negara besar dan negara-negara kecil yang Palestin juga pasti juga akan ditekan. Jadi inilah merupakan kalau kita sangat mengharapkan supaya kesepaduan di kalangan anggota-anggota parlimen kita itu akan menjadi kenyataan dan mereka boleh terus membahaskan isu-isu pokok, terutama bagi mencari apakah cara-cara terbaik untuk membangunkan negara di saat kita menghadapi pelbagai isu konflik yang berlaku di dunia, dan dalam masa sama memastikan kesepaduan di kalangan rakyat itu ditingkatkan dan memastikan juga peluang-peluang pekerjaan dapat ditingkatkan, kemiskinan dapat dibasmi, pembangunan dapat disamaratakan, isu digitalan ini dapat diberikan perhatian yang khusus kerana negara lain sudah pun jauh maju ke hadapan berbanding dengan negara berkaitan dengan isu-isu teknologi ini. Sudah sangat mengharapkan supaya anggota-anggota parlimen kita ini dapat membahas isu-isu yang berkait dengan pembangunan negara itu dengan lebih kritikal, dengan membawa perbahasan itu di peringkat yang lebih tinggi, kritis, dan memastikan bahawa mereka dapat mampu mencari penyelesaian untuk membantu negara terutama meningkatkan lagi pembangunan ekonomi. Prof, dalam masa ataupun dalam waktu 1 ataupun 2 minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan harapan Prof untuk kita melihat pada kualiti perbahasan khususnya terkait dengan perkara-perkara yang menjadi sensasi, khususnya antara sepertinya Akta GEG dan juga gesaan dan juga apa yang pernah dibahaskan dengan cukup sensasi sebelum ini berkaitan dengan pemisahan peguam negara dan juga pendakwaan. Apa harapan Prof untuk kita melihat kepada perbahasan yang berkualiti walaupun ia terkait dengan isu-isu yang cukup sensasi dan juga kontroversi ini? Ya, isu yang ingin dibahaskan itu jika kan melalui keadaan nada ke lebih rasional, maka sudah tentulah ia akan membawa kebaikan. Apa juga isu yang ingin dibahaskan mestilah melalui fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung apa juga kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, dan sentimen-sentimen yang lebih mementingkan kepribadian, yang lebih mementingkan kepartian itu perlulah dielakkan kerana kita nak supaya kebaikan itu akan dirasai oleh semua pihak. Jadi kita tahu ada setengah isu yang mungkin agak sensitif, tapi jika ia dibahaskan secara lebih rasional, ia akan membawakan kebaikan kepada semua pihak, dan sudah tentulah saya
dan juga seluruh masyarakat akan mengambil perhatian yang serius terhadap kebolehupayaan anggota-anggota parlimen kita pada kali ini untuk berbahas dengan lebih kritikal, berbahas dengan lebih profesional, bahkan yang lebih utama ialah mencuba dengan bersungguh-sungguh untuk mencari penyelesaian bagi memastikan negara boleh tingkatkan lagi kemajuan ekonomi, boleh tingkatkan dan kebajikan rakyat boleh diperhara dengan lebih baik. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Prof. Dr. Laporan Statistik Politik daripada UUM yang juga Timbalan Naib Chancellor bagi Hal Ehwal Pelajar UUM yang mana berkongsi pandangan kita melihat kepada apa sepatutnya yang perlu diberi tumpuan apabila kita bercakap tentang agenda reformasi yang mana kalau kita melihat kepada sesi sidang Dewan Rakyat yang berlangsung pada ketika ini yang bermula pada hari ini sehinggalah pada 30 November ini sudah tentu tumpuan utamanya adalah berkaitan dengan pembentangan Belanjawan 2024. Jadi apa lagi yang boleh kita diskusikan dan juga kita perhatikan. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi. Saya Fauzin Saumat.